Dan ya, kita akan terus saja bercakap berkenaan tentang apa yang kita nak kongsikan pada hari ini, tumbesaran anak, apa petua praktikal. Ini nak hubung kaitkan dengan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Jadi ini menjadi kerisauan juga kepada ibu bapa. Apakah perkara yang perlu untuk diperhalusi dan perkara yang boleh untuk dijadikan panduan bagi mengatasi masalah ini. Bersama dengan saya, Profesor Madya Dr. Azrianti Anwar Zaini, pakar endokrin kanak-kanak Specialist Center UMSC, dan juga Dr. Rokia Ismail, pakar pemakanan dan nutrisi klinikal Specialist Center UMSC. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Terima kasih Prof. Madya Doktor dan juga Dr. Rokia. Saya difahamkan berkenaan masalah obesiti ini tidak semestinya perkara pertama yang perlu untuk kita lihat adalah hanya disebabkan diet atau makanan. Ia juga disebabkan oleh hormon. Jadi dalam bidang endokrin ini adalah bidang berkenaan tentang rembesan hormon. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan kaitan antara endokrin dan juga masalah obesiti ini, doktor. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih. Ya. Okey, kita cerita pasal masalah kegemukan di kalangan kanak-kanak kan. Masalah kegemukan ni actually apa yang kita dah faham, kita ada 3 faktor utama ya yang menyebabkan masalah kegemukan di kalangan kanak-kanak. So nombor 1 yang paling penting masih nutrisi, macam mana Encik cakap tadi itulah. Okey, nombor 2 adalah untuk dari kalangan kanak-kanak yang sindromik, contoh macam pesakit Down syndrome, pesakit Prader-Willi, diorang memang dilahirkan dengan masalah sindrom dan memang mereka ada risiko untuk menjadi obes. Okey, tapi yang bahagian yang macam Encik cakap tadi tu pasal masalah hormon ya. So ada terdapat masalah-masalah hormon di kalangan kanak-kanak yang boleh menyebabkan isu obesiti. So maknanya dia ada pathological cause, maknanya ada masalah yang kita perlu cari punca kenapa masalah rembesan hormon yang tak normal yang menyebabkan masalah kegemukan di kalangan kanak-kanak ni. Maka untuk diagnose masalah itu adalah berkenaan tentang masalah rembesan hormon terlebih dahulu. Dr. Rokia, pemakanan kanak-kanak yang mengalami masalah obesiti ini, kebiasaannya apakah antara perkara-perkara yang menyebabkan dan juga leading factor kepada obesiti? Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Okey, berkenaan dengan obesiti kanak-kanak. Okey, daripada pengalaman saya dah lebih kurang 30 tahun bekerja dengan kanak-kanak obesiti ni, faktor macam Prof. Azrianti cakap tadi, ada juga faktor genetik. Tapi yang bila refer kepada saya, kebanyakannya faktor lifestyle. Kata mereka cenderung kanak-kanak obesiti ni lebih kepada pemakanan mereka. Memang mereka makan berlebihan daripada yang sepatutnya. Lepas tu tak aktif. Itu kanak-kanak kita sekarang. Mereka makan, orang kata tak ikut yang sepatutnya. Dan daripada kami punya assessment, pemantauan kami, mereka banyak makan yang makanan yang fast food, makanan tinggi gula, makanan tinggi lemak, lepas tu tak aktif, hanya orang kata guna gadget saja, tak keluar main dekat padang. Jadi semua faktor-faktor itu pemakanan bersama juga dengan aktiviti menyebabkan risiko kegemukan. Kalau kebiasaannya kita tahu petua dalam plate atau pinggan penyedaan itu suku-suku separuh. Apakah sama juga untuk kanak-kanak? Betul. Untuk kanak-kanak kita panggil pinggan sihat. Itu konsep sebenarnya. Healthy plate is a concept. Maknanya dalam pinggan kita tu biasanya yang paling senang lah kita ajar. Dalam pinggan tu kita tengok pinggan tu at least separuh tu mesti datang daripada sayur dan buah-buahan. Suku lagi daripada biji ring, contohnya nasi, mi, mihun dan sebagainya. Suku lagi daripada protein. Selalunya apa yang saya ajar, okey, cuba mak bapak lah ataupun anak-anak tengok pinggan dia. Macam mana pinggan dia? Biasanya pinggan kita macam mana? Half tu nasi atau lauk. Lepas tu yang jenis berminyak. Kadang-kadang sayur langsung tak ada. Atau buah langsung tak ada. Sebab tu yang paling senang kita ajar konsep pinggan sihat. Itu yang paling mudah. Kita tengok dulu pinggan kita macam mana, baru kita pergi kepada yang lain-lain. Ya. Apakah makanan seperti processed food yang kerisauan ibu bapa ketika ini seperti nugget, sausage juga penyumbang kepada masalah obesiti kanak-kanak? Betul. Sebab processed food kita panggil dia tinggi, orang kata lemak tepu dan juga trans fatty acid. Okey. Benda tu memang akan contribute kepada masalah kegemukan dan juga kolesterol tinggi. Jadi memang
majoriti lah saya rasa kanak-kanak yang gemuk yang di-refer kepada kami memang fast food. Suka makan fast food, processed food. Orang kata natural food tu kurang lah. Mudah. Lagipun sebab tu kita panggil fast food mudah. Mereka mudah. Balik sekolah dia, orang kata kadang-kadang dengan vending machine tu ataupun fast food tu sebelah aja. Lalu sebelah beli. Lepas tu bila beli, orang kata dapat dalam harga yang sama, dia boleh dapat banyak dengan air sekali. Itu yang mudah lah. Jadi bila mudah, pagi ambil tu, balik sekolah ambil tu, malam pun kadang-kadang macam tu dengan kita 24 jam kedai terbuka kan, restoran buka, itu senang dah. Banyak menyumbang kepada resiko kegemukan sekarang di Malaysia. Okey. Dr. Azianti, apakah rembesan hormon kanak-kanak ini? Perbezaannya antara rembesan hormon orang dewasa dan juga kanak-kanak, dan juga apakah ada juga faktor-faktor rembesan hormon dalam kategori umur kanak-kanak itu, kalau ialah contoh kanak-kanak di peringkat prasekolah, sekolah rendah ataupun nak masuk menginjak ke peringkat sekolah menengah, ada perbezaan dari segi kadar rembesan hormon. Okey. So kalau kita nak cakap pasal hormon dengan obesiti ni, kita cakap pasal ada antara kita panggil punca-punca dia adalah disebabkan salah satu yang paling common sekali kita paling pernah dengar adalah yang paling penting yang kita, kalau diorang rujuk pada saya, nombor satu adalah Cushing syndrome. Okey, so itu adalah rembesan hormon yang berlebihan dalam badan kanak-kanak, ya. Dan hormon ini boleh menyebabkan banyak masalah kegemukan, masalah diabetes, kencing manis. So masalah Cushing syndrome ni adalah antara yang paling kita risau sebab dia berkenaan dengan ketumbuhan pada kelenjar hormon endokrin yang tak sepatutnya lah. Okey, so kalau you nak tanya saya apakah beza antara kanak-kanak dengan dewasa, dewasa pun boleh ada masalah hormon yang sama, Cushing syndrome, ya. Pseudohypoparathyroidism, hypothyroidism pun boleh menyebabkan obesiti. Tetapi di kalangan kanak-kanak perbezaannya adalah disebabkan bila kanak-kanak ni as they grow older, ya, makin membesar, perubahan badan tu sendiri adalah berubah daripada kanak-kanak ke zaman remaja dan seterusnya ke dalam umur dewasa. So of course masalah endokrin di kalangan kanak-kanak ni agak berbeza. Itu sebab kita ada perbezaan dari segi kepakaran kanak-kanak dan juga kepakaran dewasa. Okey, saya teringat satu yang dipanggil terma dopamin. Okey. Hormon yang merembeskan kegembiraan dan sebagainya. Jadi apakah hormon ini juga memberi satu nilai faktor ataupun orang kata rational factor kepada masalah obesiti? Apakah ia juga menjadi antara salah satu daripada penyebab ataupun untuk mengurangkan masalah obesiti? Okey. Dopamin is hormon yang happy. Dia tak ada kaitan rapat dengan dari segi ke masalah kegemukan. Tetapi sekiranya seseorang kanak-kanak itu mengalami masalah kemurungan, depression atau ada masalah psikososial yang lain, dia boleh menyebabkan, like you say, mungkin dia tak cukup hormon dopamin, ya, kekurangan ketidakseimbangan hormon tersebut. Kalau bila kanak-kanak ni murung, ada masalah kemurungan, masalah psikososial yang lain, mungkin menyebabkan isu makanan yang berlebihan. Jadi they tend to eat. Bila makan itu yang menyebabkan mereka gemuk, tapi bukan directly dengan masalah dopamin. So yang Cushing syndrome ni yang saya mention tadi itu ialah disebabkan oleh masalah hormon kortisol, hormon steroid yang berlebihan yang dihasilkan oleh tumor daripada dalam badan. Punca penghasilan berlebihan itu tumor. Ketumbuhan dalam badan. So yang tu yang kita kena carilah. Tapi macam saya kata tadi, majoriti 80% kanak-kanak yang datang dirujuk pada kita untuk masalah kegemukan selalu disebabkan oleh nutrisi dan pemakanan yang tidak sihat. Okey, alang-alang doktor dah kata kebiasaan atau majoritinya adalah masalah nutrisi. Ini juga kita lihat kepada ada satu fasa, ya, yang mana kanak-kanak itu memang kuat makan. Ya. Kadang-kadang ada ibu bapa yang aware, prihatin. Dia mengatakan sudah cukup, berhenti. Tapi ada ibu bapa yang kata tak apalah, bagi dia makan untuk dia membesar. Kerana ada yang menyangkakan ini waktu anak-anak ingin membesar. Jadi apakah ibu bapa perlu untuk kata stop, menghalang anak-anak itu daripada makan? Doktor. Okey, sebab tu ibu bapa memainkan peranan penting lah. Sebab dulu kita mungkin pernah dengar ibu bapa kata, okey, anak-anak yang gemuk tu lagi comel kan, cabi. Okey kan, ada. Saya rasa sekarang masih ada kan. Okey, sebenarnya
Okey, kita nak anak-anak tu memang kita makan tu penting, okey, sebab kita perlukan tenaga. Anak-anak membesar dia perlukan tenaga, belajar dan sebagainya. Tapi orang kata ada berpada-padalah, berpatutan, okey. Sebab tu yang saya rasa Rasulullah juga mengajar, bila kita makan, kita kunyah perlahan-lahan, bila kenyang stop, bukan bila kenyang makan lagi. Itu pun dah tak betul. Ataupun orang kata makan laju. Sebab tu kita ada sunnah kan, kita makan perlahan-lahan kunyah sampai 20 kali. Jadi bila kita makan perlahan-lahan, kita makan dalam orang kata kuantiti yang sederhana pun kita dah kenyang. Tapi anak-anak yang biasanya yang kegemukan ni, diorang makan laju. Memang bila dia makan laju, you letak 3 pinggan pun tak cukup. Dan dia tak puas. Dia tak puas. Sebab tu sebenarnya bila makan pun ada cara. Kita pun diajar. Dalam Islam pun saya rasa agama lain pun diajar cara makan tertib. Cara makan. Jadi bila kita makan secara tertib, ikut dia sunnah, kita akan makan kata secara berpatutan, ikut keperluan tubuh badan kita. Jadi ibu bapa memainkan peranan penting. Jangan main orang kata main bagi je. Dia dah kenyang dah stop. Betul. Dan kita pun kerap juga cakap makan cepat sikit, nak gerak dah ni. Kita cepat itu pun kan. Satu faktor betul. yang menyumbang kepada masalah pemakanan. Betul. Kita selalu mendengar ini kita bercakap tentang petua. Jadi kita nak mendapat verifikasi daripada doktor. Kalau makan tu jangan dikawinkan dengan air manis. Ataupun makan tu biar habis dulu dan baru minum air. Jadi bagaimana petua ini diasimilasikan dalam kaedah perubatan? Okey. Sebenarnya memang kita makan perlahan-lahan, hadam dulu makanan, lepas tu minum. Tapi bukan minum air manis. Memang tak dikawinkan dengan air manis lah. Air manis kita tak galakkan pun. Okey. Sebab sebenarnya kita tak perlukan minuman manis. Okey. Memang orang kata, kalau saya tak dapat gula, saya tak bertenaga. Sebenarnya makanan contoh karbohidrat, contohnya macam nasi, mi, mihun dan sebagainya, itu adalah gula sebenarnya. Sebab bila kita ambil, dia adalah kompleks karbohidrat. Ambil, badan kita akan convert pada gula. Dan gula itulah kita gunakan untuk tenaga, untuk otak-otak kita berfungsi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tak perlu minuman manis. Okay? Especially untuk kanak-kanak. Ya, especially untuk kanak-kanak. Jadi kita galakkan kanak-kanak lepas makan minum air kosong. Kita perlu air banyak, lebih kurang 2 liter untuk buang toksik semua, bukan air manis. Ya. Risaunya kerana sudah ada kanak-kanak yang menghadapi masalah kencing manis. Betul. Kanak-kanak juga ya. Dr. Zianti, untuk kesimpulannya mungkin budaya dan juga gaya hidup kini sudah berubah. Penumpuan pada gadget dan juga kurang kanak-kanak melakukan aktiviti fizikal. Jadi bagaimana untuk kita melihat aktiviti fizikal ini sebenarnya antara aktiviti yang boleh mendorong rembesan hormon yang baik untuk anak-anak secara ringkasnya. Secara ringkasnya macam kita selalu nasihatkan kat klinik. Saya yang paling senang sekali ialah kita galakkan mereka masuk aktiviti. Buat aktiviti di sekolah, ya. Walaupun ada mak kata, alah dia memang ada aktiviti kat sekolah tu, tapi cuma 2 kali seminggu, kadang-kadang sekali seminggu. Yang saya cadangkan dan juga encourage mak ayah cuba kalau boleh join dekat community, ya. Contohlah saya bagi dekat UM kan, macam kita ada staff kan. Dia ada kita panggil anak-anak staff, ada pasukan bola sepak. So hujung minggu mak ayah boleh bawa anak-anak staff ni, dia akan bawa anak-anak dia pergi dekat satu fakulti dekat UM tu untuk bawa anak-anak tu main bola sepak. Okey. So dekat jiran tetangga kadang-kadang dia ada kumpulan bola sepak, ada kumpulan rugby, kumpulan taekwondo. So kita galakkan anak-anak. Kalau yang ada swimming pool, yang tinggal dekat apartmen ada swimming pool tu, galak anak-anak main swimming every day, at least setengah jam sehari. Atau kat hujung minggu bagi dia orang main puas-puas supaya benda tu boleh dapat aktiviti tu dapat membantu untuk mengurangkan masalah kegemukan. Again, back to basic, badan sihat, otak cerdas. Ya. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Zianti, terima kasih Dr. Rokiah kerana bersama dengan kami. Suatu nasihat yang kita dapatkan pengesahan dan juga verifikasi daripada pakar untuk kita melihat bagaimana anak-anak ini boleh menjalani tumbesaran dalam konteks yang sihat dan mengelakkan masalah obesiti. Terima kasih kedua-duanya kerana bersama dengan kami.